Hai semua, Assalamualaikum. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Atika Sikun dan saya adalah pelatih Shopee Uni anda. Dan hari ini adalah webinar khas bersama dengan Shopee Expert Ridwan. Di mana beliau akan mengajar berkenaan dengan reka bentuk grafik Shopee menggunakan platform Canva. Sebelum saya teruskan sesi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tahu anda semua boleh dengar saya dengan jelas ataupun tidak. Kalau anda boleh dengar dengan jelas, boleh tak type satu dekat bahagian chat, ataupun just bagi emoji reaction. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sebenarnya berada dekat kawasan terbuka. Jadi kalau macam dengar ada background sound ke tak apa, sekejap lagi Cikgu Ridwan take over. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, untuk Shopee, kami di Shopee memandang serius isu penipuan. Dan juga saya nak kongsikan sedikit pesanan khidmat masyarakat. Di mana Shopee dah ambil langkah-langkah untuk melindungi kedua-dua pembeli dan juga penjual. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, kami nak ingatkan anda, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda. Yang pertama sekali, jangan sesekali berkongsi sebarang maklumat peribadi dengan sesiapa sekalipun. Dan yang kedua, pastikan anda ada akses untuk akaun Shopee anda pada setiap masa. Kalau anda ada soalan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi hari ini, sila take note, bahawa kalau ada soalan sila letakkan di bahagian tab soalan, supaya nanti Cikgu Ridwan pun boleh kongsikan untuk sesi hari ini. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau contohnya Cikgu Ridwan tadi dia cakap dengan saya kok terlaju ke, lambat sangat ke, kan? Boleh je type dekat bahagian chat. Alright? Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda semua dah bersedia untuk sesi hari ini, yang pertama sekali boleh beritahu rakan-rakan penjual Shopee anda yang sesi dah pun bermula. Dan juga saya nak jemput Cikgu Ridwan untuk mulakan sesi hari ini. Saya akan jumpa anda di hujung sesi nanti. Silakan Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan, your mic is off. Terima kasih Cik Atika. Saya cakap seorang-seorang terima kasih sekali kepada Cik Atika sebab bagi tahu tentang mic. Saya nak testing lah suara saya sama ada jelas ataupun tak sama ada jelas ataupun tak. Boleh bagi klik nombor apa kita nak kali ni saya nak try kita nombor 5 lah nombor 5 nombor 5 jika suara saya jelas. Nombor 5 saya baca sikit. Saya nak nampak dah ada orang bagi respon. Terima kasih Nora, terima kasih Coach Sherry, abang MSR kita, Jana, Fana. Alhamdulillah. Suara saya crystal clear Yang keduanya saya nak ucapkan terima kasih jugalah kepada yang memberi respon senang tu, memberi respon pada kelas lepas. Pada kelas yang sebelum ni mungkin ada yang masuk ni untuk kelas saya kali kedua untuk Canva. Sebelum ni kita lebih sangat kepada teori. Jadi amali kita tu terlampau laju. Jadi ramai yang bagi respon tentang kepada Shopee. Nak suruh saya repeat balik tapi kali ni lebih kepada sesi praktikal lah. Dan saya ambil masa untuk sesi amali kita lebih kurang 5 minit sahaja bermula daripada sekarang. Jadi dalam pembelajaran kita, kelas kita pada hari ini, kita akan belajar 7 subtopik iaitu pertama kita nak tengok beza di antara Canva Pro dan juga Canva Free. Yang tu pertama. Ini penting. Yang kedua ialah kita nak kita nak belajar shortcut keyboard yang penting untuk kegunaan kita punya Canva lah. Yang ketiga ialah kita nak belajar tentang tool asas Canva. Tool asas Canva, elemen, teks dan mungkin macam mana nak upload gambar ke dalam Canva. Dan yang keempat kita nak buat logo. Dan logo ni ambil masa 5 minit je.
5 minit sahaja dah siap logo kedai anda. Okey. Dan yang kelima ialah kita nak buat bingkai. Kita nak buat bingkai kedai kita dekat Canva. Guna Canva. Sangat mudah, sangat simple, dan saya untuk siapa-siapa yang menghadiri kelas saya pada hari ini, saya ada hadiah lah untuk anda. Itu saya akan bagi lebih kurang 100 frame yang anda boleh gunakan. Yang anda boleh gunakan dalam Canva nanti. Percuma tak perlu bayar. Okey. Dan seterusnya ialah saya nak ajar juga macam mana nak remove background. Dengan satu klik je kita boleh remove background. Okey. Dan yang ketujuh ialah topik paling akhir saya ialah berkenaan dengan idea menyusun elemen dengan berkesan. Macam mana kita nak susun supaya elemen kita tu cantik. Okey. Next. Saya cepat-cepat. Okey, untuk kelas teori kita yang pertama ialah sebelum pergi amali ialah tentang Canva Pro dan Canva Free. Okey, dalam Canva ni dia ada version Pro dan dia ada version free. Okey, saya sebelum ni memang saya pakai percuma punya version. And then saya masuk kelas Canva, daripada seorang sifu ni, sahabat saya. And then dia basuh saya. Dia basuh, terbeli. Terbeli Pro terus setahun, RM24.90 sebulan, lebih kurang RM249 sahaja setahun. Sebab apa? Ada sebab je lah kenapa kita kalau kita ekstrim untuk guna Canva tu, kalau kita seronok dengan Canva tu, mungkin kita boleh support untuk buat beli yang Pro lah. Tapi kalau kita setakat pakai sebulan sekali, rasanya Canva percuma dah memadai lah. Dah memadai sebenarnya. Okey. Untuk yang beza pertama ialah tentang harga lah. Untuk Canva Free, nama pun free, maksudnya memang tiada kos yang dikenakan, percuma. Untuk Canva Pro, untuk Canva Pro, anda kena bayar RM24.90 sebulan. Okey. Jadi kelebihan lain yang best tentang Canva ni ialah template lah. Okey, untuk template, untuk template kita ada Canva Free 250,000 free template, dan untuk Canva Pro kita ada lebih banyak lah, sampai 3 kali ganda lah, boleh kata 3 kali ganda, iaitu 610,000 free template. Okey, untuk gambar, video dan audio, yang ni 1:4. Untuk free pun dah banyak 1 juta. Okey, untuk Pro ada 4 juta, lagi banyak. Okey, untuk simpanan cloud, yang ni lah menyebabkan saya, sebab apa saya beli ataupun saya kata saya langgan lah Canva Pro. Selepas dibasuh oleh sifu saya, saya kata, Wan, tak rugi beli Canva Pro sebab apa? Sebab anda akan dapat 1,000 gig cloud percuma. Bermaksud semua gambar-gambar anda tu anda boleh masuk dalam Canva. Semua gambar-gambar yang duduk dalam phone anda tu, anda boleh masuk je semua dalam tu, jadikan backup cloud. Okey, untung kan? Kalau kita beli contoh Google Drive pun agak mahal juga kan. Kalau kita beli OneDrive pun agak mahal juga. Dekat Canva dapat 1,000 gig untuk anda isikan. Anda isikan sampailah penuh. Okey. Dan dalam Canva Pro, dalam Canva Pro ada remove background one click. Yang tu yang best. Nanti kita tengok sikit dekat mana nak guna tu. Tapi jangan risau, bagi yang tak pakai Canva Pro, kita ada cara. Kita ada cara yang lebih kurang sama untuk kita, orang kata, untuk kita gunakan cara yang sama. Cuma yang tu version percuma punya. Okay. And then kita boleh customize export. Okay. Kalau dekat Canva Free ni dia limited sikit. Okay. Untuk Canva Pro ni dia lebih banyak export punya, orang kata, saya ambil contoh lah, macam anda nak export ke PNG, anda nak ekspor ke JPEG tapi yang high quality punya, dia lebih banyak macam tu lah. Lebih banyak fungsi-fungsi macam tu. Okay. Dan dekat Canva Pro ada brand hub. Kita boleh letak brand-brand yang kita ada. Contoh anda ada 10 kedai Shopee. Dalam Shopee anda ada 10 kedai contoh. Okay. Jadi anda boleh buat 10 brand hub anda. Logo kedai Shopee yang pertama, logo kedai Shopee yang kedua, dengan warna, dengan tulisan dia. Jadi senang bila kita nak design tu, kita dah ada hub untuk kita gunalah. Okay, pilih je mana-mana yang kita nak guna. Okay. And then yang ni salah satu sebab jugalah saya beli, okay, ialah tentang automatic post ke social media. Maksudnya kita dah boleh buat content planner, kita dah siapkan design, kita dah set masa tertentu,
okey, tarikh tertentu, okey, dan kita just terus post ke social media kita. Contoh macam kita nak post ke Facebook kita, Facebook page kita, kita boleh linkkan. Okey. Good. Okey. Jadi yang kedua ialah tentang keyboard shortcut. Yang ni bagus untuk anda hafal. Okey, yang ni bagus untuk anda hafal. Okey. Dan anda boleh ambil gambar. Kalau anda nak ambil gambar, anda boleh ambil gambar. Sebab apa? Ni di antara keyboard shortcut yang lazim yang kita akan gunakan dekat Canva. Okey, boleh ambil gambar ya. Boleh ambil gambar. Saya benarkan. Okey. Yang paling penting ialah okey, yang ni biasa dah kalau anda student universiti ni anda dah biasa dah Ctrl C. Kan? Ctrl C, ada Ctrl V. C tu apa? Okey, C tu ialah copy. Copy. V ialah paste. Kalau dah biasa, kalau dekat universiti ni dah biasalah biasanya Ctrl C, Ctrl V ni. Okey, dah familiar dah. Okey, lepas tu ada Ctrl Z, Ctrl Z. Untuk undo kalau kita buat sesuatu silap sikit lah. Nanti kita boleh undo. Ctrl Z tu shortcut lah. Untuk shortcut untuk memudahkan proses kita, untuk kerja kita. Dan untuk yang ni agak penting lah, yang biasa kita guna lah, yang biasa saya guna ialah move layer forward ataupun backward. Okey, anda tekan butang control dan bentuk yang macam apa ni dia kata, saya pun tak pastilah. Anda tengok dekat tepi huruf P. Tepi huruf P dia ada bentuk penutup, buka dan tutup macam tu kan. Kotak-kotak macam tu. Tepi huruf P. Yang tu untuk layer tu naik ke atas dan layer tu turun ke bawah. Ni shortcut dia lah. Dan anda juga boleh grouping. Grouping beberapa elemen, okey, menggunakan Ctrl G. G tu untuk group. Okey. Yang ni penting supaya bila anda hafal lagi mudah proses untuk anda buat design nanti. Yang lain-lain tu kata semi penting lah. Kalau anda tahu tu bonus lah. Okey, boleh Okey, ambil gambar yang ni. Saya bagi masa 3 saat untuk anda ambil gambar. Anda boleh tengok balik sebenarnya video selepas kelas nanti, tak ada masalah. Okey, boleh? Okey, 1, 2, 3. Okey, go. Okey. Lepas tu kita akan belajar tool asas Canva, iaitu kita nak belajar apa yang ada dalam elemen, macam mana kita nak guna tag dan macam mana kita nak upload produk ataupun gambar kita masuk ke dalam server Canva. Untuk yang free anda ada 5 gig. Untuk hari ni saya rasa tak ada masalah, cukuplah untuk anda gunakan 5 gig tu. Tapi kalau anda ekstrim nanti setiap hari anda design, okey, rasanya seelok-eloknya anda boleh upgrade ke pro lah. Tak mahal sangat pun. Tak mahal sangat pun. RM24.90 sahaja sebulan. Dan bagi saya sangat berbaloi lah sebab saya memang gunakan benda tu sepenuhnya. Okey. Dan apa yang kita akan belajar nanti ialah ada 3 yang penting, iaitu macam mana kita nak buat logo kedai, macam mana kita nak buat frame produk dan macam mana kita nak remove background. Okey, yang tu kata elemen ataupun apa yang kita nak belajar pada petang ni. Okey. And then kita akan buat logo kedai kita yang confirm saya dapat janjikan kita akan buat logo kedai kita dalam masa kurang 5 minit. Kurang 5 minit. Okey. Jadi ni adalah antara keyword-keyword yang kita akan tengok nanti. Teacher logo, club logo, rainbow logo, university logo, dan kita boleh edit sahaja nama kedai kita dengan sangat mudah. Sebab apa? Dah siap dah, template tu dah siap dah. Kita cuma adjust sikit-sikit je dan siap kita punya logo. Okey. Jadi seterusnya kita akan belajar buat frame, kita akan belajar buat bingkai, frame asas di Canva, dan kita boleh buat masuk macam ni lah. Okay, ada gambar, ada frame dan kita boleh buat hasil gabungan gambar dan juga frame. Okey. Ini sebenarnya nampak macam susah, sebenarnya dalam Canva ini sangat mudah, sangat simple. Kalau ada ilmu memang sangat mudah. Dan sebenarnya kita nak belajar macam mana nak remove background dengan satu klik je. Kita tak perlulah belajar Photoshop. Kita nak masking semua ni kan, nak remove semua tak perlu. Kita gunakan AI bantu kita untuk remove background dengan satu klik. Okey. Seterusnya saya nak ajar macam mana kita nak menyusun gambar dan menyusun layer supaya layer tu jadi lebih teratur, lebih menarik. Macam gambar kat sebelah kiri tu kalau kita tengok lebih berterabur. Okey, dan gambar sebelah kanan tu selepas kita dah optimize, okey, kita dah susun mengikut kata kaedah yang baik. Jadi ia lebih nampak kemas dan menarik lah. Okey, jadi start.
kita nak start sekarang. Okey, saya dah habiskan masa anda 15 minit dan saya akan start untuk sesi demonstrasi secara langsung. Okey, siapa dah bersedia boleh tekan nombor 1 Siapa dah bersedia? Siapa yang dah bersedia? Okey, boleh support untuk klik nombor 1 Okey, terima kasih Liana, Nur Atira, Fasihah, Farah, Masnur, okey. Okey, Pushairi, dah ramai dah. Okey, ni ramai dah bersedia. Ada lebih 10 orang dah bersedia. 11 orang, 12 orang. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk support saya. Okey, Samsul pun dah bersedia. Okey. Jadi apa yang perlu anda buat? First, apa yang perlu anda buat ialah anda pergi dekat browser anda. Pergi dekat browser dan anda type Canva. Pergi dekat browser dan type Canva. Pergi dekat browser dan type canva.com. Canva.com. Dan anda akan dapat anda akan dapat tengok dia punya muka depan macam ni. Betul? Anda akan dapat tengok muka depan dia macam ni. Siapa dah masuk Canva dekat canva.com, pasti login kepada email anda. Atas ni ada login, anda login kepada email anda. Macam saya terus download dia punya software terus. Saya terus download sebab apa, saya sentiasa guna. Jadi saya tak nak serabut dengan browser. Saya terus download dia punya app tu lah. Dia punya kata software tu terus install saya dalam saya punya PC lah. Jadi senang. Yang ni yang version PC punya. Yang ni version PC punya. Sama saja. Dekat dalam browser pun sama, design tak berubah pun, sama 100% sama. Siapa dah masuk kat Canva, boleh type nombor 3 lah. Siapa dah masuk dekat Canva, type nombor 3. Canva.com. Canva.com. And then lepas tu login guna Gmail lah, mudah. Saya biasa login guna Gmail je. Login guna Gmail. Sebelum saya terus pergi lebih lanjut ni, saya nak tahu berapa orang dekat sini yang memang dah familiar lah. Familiar dengan Canva, boleh type nombor 1. Yang tak pernah pun main Canva, type nombor 2. 1 untuk yang familiar lah, familiar. Tak pro tapi familiar. Nombor 2 ni tak pernah guna pun. Satu familiar, 2 tak pernah guna. Kita ada seorang yang tak pernah guna. Nur Fahana. Abang MSR pun tak pernah guna. Anis tak pernah guna. Ainun dah familiar, dah pernah guna lah. Good. Kita ada bercampur-campur lah. Ada yang dah pernah guna, ada yang tak pernah guna lagi. Tak apa, tak ada masalah. Saya suka. Sebab apa? Yang dah guna dah tu, boleh tengok apa yang kurang. Yang belum guna, kena fokus sikit. First ialah apa yang kita boleh buat dengan Canva. Kalau anda boleh tengok, dekat atas ni ada banyak yang Canva boleh buat. Ada banyak yang Canva boleh buat. Bila anda tekan butang more ni, dia akan keluarkan lebih banyak lagi lah apa yang Canva boleh buat. Untuk hari ni kita nak belajar, orang kata, pircisan daripada Canva tu je. Pircisan banyak sangat sampai kalau kita nak ajar tak tahulah, ni mungkin modus sebulan lah ni kot. Tapi kita nak belajar pircisan saja. Kecil je orang kata. Kecil sahaja. Jadi apa yang perlu anda buat pertama ialah kita nak hasilkan, nanti di akhir dia akan dapat macam ni. Macam ni. Di akhirnya kita akan dapat yang belah kanan dia. Jadi kita nak buat macam mana benda ni. First, kita tengok dulu. Sekejap. Kita tengok dulu tool asas kepada Canva tu sendiri. Tool asas kepada Canva. Jadi apa yang perlu anda buat ialah anda pergi dekat social media ni. Tengok mouse saja ni. Ni. Social media, tekan social media dan saya nak anda ambil Instagram post square. Ni. Yang ni kita nak blank punya kita nak blank punya square atau empat segi yang kosong. Macam tu. Anda tekan
Okey, anda tekan dan anda akan dapat satu petak yang kosong macam ni. Okey. Anda akan dapat satu petak yang kosong macam ni. Okey, boleh? Okey. Bagi yang tertinggal, saya tekan balik, tekan social media dan tekan Instagram Post Square. Ni, social media, Instagram Post Square, size dia 1080 darab 1080. Untuk buat manual, anda boleh tekan custom size. Okey, type sini 1080. Okey, darab dengan 1080. Sama sahaja. Okey. And then kita tekan create new design, dia akan keluar benda yang sama ya, 4 segi. Okey, untuk memudahkan proses, okey, kita namakan dia dulu. Namakan dia. Contoh ini belajar Canva dengan Ridwan Musa. Contoh. Jadi senang akan datang kalau kita nak cari balik file ni, kita boleh cari melalui butang carian je. Okey. First ialah kita nak dapatkan 4 segi yang kosong tanpa ada apa-apa barang. Okey. First. Okey. Yang kedua ialah kita nak belajar tool dulu. Okey, dekat belah kiri ni, kalau anda tengok dekat belah kiri ni, dia ada design. Dia ada elemen, ada tag, brand ni hanya yang berbayar saja dan dia ada upload. Okey, kita akan tengok dekat elemen dahulu. Okey, dekat elemen dia ada beberapa elemen penting. Contoh macam shape, ada grafik, ada stiker, ada foto, ada video. Okey, dekat search elemen ni anda boleh cari. Anda boleh cari produk yang anda nak. Contoh saya nak cari Apple. Jadi saya type atas tu Apple. Okey. Okey, dan dia akan keluar contoh macam grafik, foto dan video. Okey. Ni bahagian elemen. Dalam ni ada grafik, foto dan video. Okey. Boleh? Good. Okey, contoh. Okey, saya nak ambil satu gambar Apple lah. Okey, gambar Apple yang saya nak ambil ialah gambar ni. Saya just klik sahaja. Okey, kalau anda perasan, bila saya highlight saya punya mouse, dia ada macam mahkota ni, pro ni, bermaksud hanya yang pro sahaja boleh guna. Kalau yang tak pro tekan, biasanya dia akan ada watermark atas tu, dia tulis Canva macam tu. Jadi tak cantik lah. Okey, jadi untuk masukkan ke dalam box yang 4 segi tadi, just klik sahaja. Klik. Dan anda boleh besarkan ataupun kecilkan pada hujung bucu. Besar atau kecil pada hujung bucu. Okey, simple Okey, cuba type Apple. Okey, cuba type Apple dan klik. Apa gambar Apple, dan sepatutnya gambar Apple tu akan masuk ke dalam kotak yang kita dah buat tadi. Okey, contoh. Saya ambil gambar Apple. Okey, saya klik. Hijau pula lah. Hijau. Hijau satu, merah satu. Okey. Contoh. Ini contoh Okey, boleh Okey, pertama ialah kita nak belajar elemen. Okey, dalam elemen ni ada beberapa lah. Yang antaranya ialah yang bahagian foto atau grafik. Okey. Seterusnya anda hilangkan atas ni search elemen ni, buang. Okey, kita ada shape. Shape ni kalau kita tekan see all, dia akan keluarkan macam-macam shape yang kita boleh buat. Okey, contoh, saya nak ambil 4 segi sama ni. Okey, jadi dapatlah shape atas ni. Okey, warna merah. Okey, saya nak ambil bentuk bulat. Okey, dan saya nak tukar color bulat ni. Saya tak suka, mungkin saya nak tukar warna lain. Tak nak merah. Okey, jadi saya pilih, mana? Okey, saya pilih color lain atas ni. Atas ni ada color, saya pilih warna biru contoh. Okey, biru. Lepas tu saya nak ambil yang bintang ni. Okey, saya tak nak warna merah. Saya nak warna hijau. Okey, tekan atas ni. Okey, cari warna hijau. Okey, boleh? Okey, cuba. Okey, cuba dulu dekat elemen, dekat bahagian shape. Tekan see all dan anda boleh tengok macam-macam shape ada dalam tu. Shape ni nanti akan boleh jadi, anda boleh gunakan kreativiti anda untuk buat lebih banyak kata design yang cantik lah. Contoh yang ni, bintang. Apa idea yang saya dapat tengok contoh. Okey, 5 bintang. Buat 5 kali.
kan. Contoh star 5 bintang, kedai kita ada 5 bintang. Dapat 5 bintang beli dekat kedai kita. Ataupun macam tu lah. Kita boleh tulis tulisan atas tu. Okey, boleh Okey. Selain daripada tu kita ada grafik. Okey, grafik. Okey. Grafik ada macam-macam grafik. Contoh kita nak ambil ni. Produk apa saya tak tahulah, saya just tekan saja. Okey. Dan juga yang agak penting ialah frame. Frame ni. Okey. Apa tujuan frame tu? Okey, saya tunjuk. Frame ni agak menarik agak menarik. Okey. Contoh, saya nak masukkan satu logo dalam tu. Semalam saya ada masuk logo. Shopee, ni Shopee Expert punya logo. Dan saya nak logo Shopee Uni ni, ni logo Shopee Uni ni sama macam Shopee Expert. Design dah sama kan? Design dah sama. Saya cuma klik logo Shopee Uni dan drag ke dalam dia punya field tu. Drag automatic dia akan ikut dia punya bentuk. Nampak tak? Daripada asal macam ni, dekat Photoshop kan nak buat ni terpaksa guna masking. Dekat canvas sangat mudah. Sangat mudah. Pergi dekat element, pergi dekat frame, anda boleh pilih mana yang anda nak yang sesuai dengan anda. Contoh saya kata, saya nak bentuk yang macam ni. Bentuk yang macam ni. Gini. Saya boleh drag saja. Nampak? Mudah tak? Sangat mudah jadi ni boleh jadi boleh buatkan anda lebih kreatif lah. Boleh buat anda lebih kreatif untuk buat design nanti. Kita ada macam-macam design. 3 segi, bulat, garis-garis halus. Tengok. Garis-garis halus. Jadi kita boleh masukkan lah ke dalam gambar ke. Contoh kalau saya nak ambil grafik, foto lah. Saya letak, saya drag foto ni, nampak tak ada jalur-jalur halus ni. Saya nak drag sini. Jadi ni akan jadi ni atas kreativiti anda. Macam mana anda nak buat nanti. Dan dalam ni juga ada video. Ada video. Tengok, ada video. Tapi untuk hari ni kita tak belajar untuk video tu. Seterusnya, apa lagi yang ada ialah table. Kalau anda nak buat jadual, boleh guna table. Ni mungkin kita tak belajar, anda boleh explore sendirilah. Good boleh faham tak? Untuk elemen. Untuk elemen. Untuk elemen ni boleh faham tak? Nak tahu elemen dulu. Yang ni. Kita ada gambar, kita ada shape, kita ada foto dan kita ada video. Semua ni kita boleh gunakan. Siapa dah faham untuk elemen? Saya nak anda tekan nombor 7. Nombor 7 7 dah faham dah sikit-sikit tentang elemen. Dah faham dah sikit-sikit tentang elemen, tekan nombor 7. Good nampaknya semua dah start nak faham dah tu. Jadi apa-apa carian anda boleh cari dekat bahagian search element. Fikirkan anda nak cari apa? Car. Enter saja. Dia akan keluar grafik, foto, video, audio. Ataupun nak detailkan lagi, contoh foto. Tekan foto. Dia akan keluarkan macam-macam jenis kereta lah yang sesuai. Yang anda rasa macam menarik lah kereta ni. Boleh guna, tak ada masalah. Simple seterusnya. Seterusnya kita nak masukkan tag. Macam mana nak masukkan tag? Tekan yang butang T ni. Tekan yang butang T. Itu ialah teks. Dalam Canva dia ada bagi sikit lah design tag yang kita boleh gunakan. Contoh saya nak guna yang dia dah siapkan lah. Ni yang dia dah siapkan. Dah template dia lah. Contoh macam stay fearless. Saya klik dia automatic. Automatic dia akan keluar kat dalam box kita tu. Dan kita boleh edit benda ni. Kita boleh edit mengikut kata kesukaan kita lah. Contoh saya nak tanya apa? CITJU. Cikgu. Shopee. Yang ni dah siap. Yang ni dah siap. Anda boleh cuba dan anda boleh kecilkan tulisan kalau anda nak.
Dia lebih cantik lah. Sebab apa? Dia ada design. Okay, tapi kebiasaannya saya tak pakai sangat design sebab saya ambil yang biasa saja. Okay, yang biasa saja duduk dekat atas ni. Okay, saya delete balik Okay, yang biasa ada dekat atas ni. Add a heading, add subheading. Okay, tekan contoh anda nak masukkan tulisan Okay, tekan saja add heading, dia akan keluar. Add heading, anda boleh edit lah. Okay, contoh, saya nak apa? Kereta kuning. Itu kereta kuning. Kereta kuning. Ni subheading dia lebih kecil. Subheading dia lebih kecil sikit. Tapi jangan risau kecil ke besar tu tak risau. Sebab apa? Kita boleh besarkan saiz tulisan dekat atas ni. Tengok mouse saya. Dekat atas ni kita boleh besarkan tulisan ataupun kecilkan tulisan dekat yang nombor ni. Increase font size, decrease font size. Dan anda boleh tukar tulisan lain dengan menekan butang tulisan ni. Dan anda boleh tukar lah. Contoh, saya nak tukar kepada tulisan tulisan tangan. Tulisan tangan. Okay, ni mungkin cantik sikit. Dah, nampak dah? Okey, jadi kita boleh tukar tulisan dengan menukar dia dengan tekan tulisan yang atas ni. Tengok atas ni. Okey, dan anda boleh pilih lah tulisan yang sesuai, yang anda rasa macam sesuai je dengan anda punya design. Okey, cuba dulu. Cuba tekan butang tag T ni and then anda masukkan add heading ni. Okey. Cuba. Okey. Pilih add a heading. Okey. Lepas tu anda tukar situ. Nama anda ke? Tak ada masalah. Cuba dulu. Kita nak test. Jangan risau tak rosak. Okey. Okey. Untuk anda dekatkan sikit, contoh nama saya ni kan jauh. Anda dekatkan sikit. Okey, anda boleh tekan butang spacing dan anda boleh tarik ke atas yang ni. Okey. Dapat dekat sikit. Cantik sikit kan? Tadi jauh sangat. Kalau anda nak masukkan efek, dia ada efek sikit. Macam ni. Dan anda boleh kawal efek ni. Anda boleh kawal efek tu. Kalau tak suka color tu pun anda boleh tukar. Anda boleh tukar. Ni merah. Ni pink. Okey. Efek. Okey. Yang ni pun anda boleh tukar efek. Macam tu. Okey, anda boleh tukar. Tak suka warna kelabu, nak warna merah kat dalam. Okey, yang ni pun dia boleh tebal atau nipiskan. Okey. Contoh. Okey, cuba dulu tekan butang text dan bermain dengan effects. Okey, dia bermain dengan effects. Cuba kalau anda ada tulisan yang panjang, cuba try bermain dengan spacing. Okey, supaya anda lebih selesa sikit. Anda lebih selesa. Ni dia ada butang bold pun dekat sini. Bold. Okey. Yang ni alignment dia. Okey, tengah, tekan sekali lagi, dia akan ke tepi, ke kiri, tengah, ke tepi. Dia tekan 3 kali. Dia tekan 3 kali. Kalau Photoshop memang dah ada bentuk ni, ke kanan, kiri, tengah. Tapi yang ni kena tekan 3 kali, lebih simple lah. Okey, simple Okey, siap, good. Boleh faham tak bahagian teks? Boleh faham tak yang bahagian teks? Okey, boleh Okey, siapa yang dah faham bahagian teks? Okey, boleh tarik faham lah. Dah faham dah cikgu. Saya dah berjaya. Saya seronok kalau kita guna PC sebab PC lebih besar Dia punya tu lebih luas lah. Okey, berbanding dengan kalau kita guna mobile, saya rasa rimas sikit lah mobile sebab kecil kan. Seronok kalau kita ada laptop dia lebih luas sikit lah. Okey. Jadi untuk tag settle. Okey, untuk tag dah settle. Okey, yang paling penting selain daripada tag ialah macam mana kita nak upload gambar-gambar produk kita. Okey, pergi dekat bahagian yang ni, bawah brand. Sepatutnya anda tak ada brand. Sebab apa? Kalau yang siapa-siapa yang free, dia tak ada brands. Kalau yang berbayar, dia ada brands. Dan kita boleh pilih. Kita boleh pilih, kita boleh buatkan brands dia.
Jadi dengan kita punya logo semua boleh masuk dalam ni, jadi senang akan datang. Color produk brand kita, kita boleh tambahkan font. Yang tu yang bagus tentang brand lah. Tapi kalau untuk anda sikit-sikit main rasanya tak perlulah nak upgrade ke Pro. Cuma kalau anda rasa benda ni membantu anda, rasanya tak salah kot anda upgrade ke Pro. Okay. Jadi brand ni mungkin yang tak ada lah. Bagi yang free tak ada. Okay, tapi macam saya ambil Pro ni jadi kita boleh masukkan lah brand kita. Kita boleh masukkan brand, kita boleh masukkan kita punya logo dan sebagainya. Jadi senang. Okay, jadi senang untuk kita buat editing nanti. Kita tak perlu tercari-cari mana logo kita. Okay, bagi yang free jangan risau. Anda masih ada peluang untuk upload logo-logo anda. Dekat mana? Dekat bahagian upload ni. Bahagian upload ni, okay, anda boleh tekan butang upload file. Okay, dan anda boleh pilih. Okay, anda boleh pilih brand ataupun produk, gambar ke yang anda nak upload. Okay, ataupun anda drag je. Boleh drag dalam ni. Jangan risau. Anda boleh drag dalam ni. Okay. Ataupun tekan butang upload file. Okay, dan anda boleh dapatlah apa yang anda upload tu. Okay. Boleh? Okay, cuba. Anda upload satu benda dan anda cuba klik. Upload dan cuba klik. Okay, upload. Gambar tu bila dah ada dalam server, dia dah upload dalam server, anda boleh tekan produk tersebut atau gambar tersebut. Okay. Cuba dulu. Okay. Tekan butang upload. Okay. Lepas tu upload file. Okay. Lepas tu upload mana-mana produk yang anda nak. Okay. Macam tu. Okay. Lepas tu anda klikkan produk tersebut. Klik. Lepas tu anda boleh susun besar ataupun kecilkan. Okay. Okay. Yang tu 3 yang penting. Elemen. Okay. Kita ada text dan kita ada upload. Okay. Kalau anda dah berjaya buat 3 tu, yang terakhir ialah design. Okay. Yang ni design yang dah siap dah. Yang kita sebut dia sebagai template. Kalau anda pergi dekat design ni, anda boleh type contoh sale Instagram post contoh, tak masalah. Okay, dan anda boleh tengok. Okay, anda boleh tengok, saya tak sukalah kita buat sale 10-10 sale. Yang paling dekat ialah 99 10-10. Okay, 10 sale. Ada tak cubalah. Okay. Okay, ada lah. Okay, ada. Okay, ni template okay, yang Canva detect. Canva detect menggunakan keyword 10 sale ni. Okay, jadi kita ambil yang lebih kurang Shopee sikit. Ni orange. Okay, jadi kita boleh tekan atas atas template tu dan dia akan transfer. Okay, dia akan transfer kepada kita punya design ni. Okay, terus siap dah kan? Just kita tukar je sikit-sikit. Okay, contoh kedai kita. Kedai Ridwan. Contoh. Okay. 10 sale. Diskaun 95%. Okay. Jom beli segera. Sementara stok masih ada. Okay. Buy now. Okay. Ni Shopee kita. Shopee kedai nama Ridwan Musa. Contoh. Okay. Jadi lagi mudah lah. Lagi mudah. Yang kata just one click je kita dapat siapkan design. Okay. Lepas tu kita letaklah. Kalau ada produk kita mungkin boleh letak produk kita. Boleh letak produk kita. Okay. Dekat dalam ni. Okay kan. Okay. Ni produk saya contoh. Just klik je. Dan kita susun. Okay. Boleh Okay. Yang tu untuk design. Yang atas ni. Design. Tu template. Kita boleh cari template yang kita rasa macam sesuai. Contoh saya rasa macam saya nak guna yang ni lah. Lebih meriah. Tak nak lah. Saya nak guna yang ni lah. Jangan risau. Walaupun kata ni 88. Anda jangan risau. Alamak ni 88 bukan 10-10. Tak apa boleh tukar.
Okey, tekan je atas 88 ni, delete, pergi dekat 10-10 tadi. Ingat tak yang saya kata belajar di copy dan paste, Ctrl C and then kita Ctrl V dekat atas ni. Okey, siap. Tengok 10-10 Supercell. Okey. Tak ada logo, nak letak logo. Okey, kita letak logo apa? Logo Shopee. Logo Shopee pun boleh. Sekejap. Okey, pergi dekat upload tadi. Tak boleh klik. Sebab apa Sekejap. Okey, sorry. Sini. Okey, tekan logo Shopee ni sekali. Okey, macam tu. Saya letaklah ujung ni. Okey, macam tu. Alright. Ni daripada design yang dah siap dah ataupun kita panggil template. Okey, kita tekan klik and then kita boleh adjustment. Adjustment. Ikut creativity kita. Okey. Boleh? Okey. Next kita akan belajar buat logo sama-sama. Kita akan belajar buat logo sama-sama. Okey, jadi macam mana nak buat logo? Macam mana nak buat logo? First ialah anda pergi dekat dekat dia rumah home balik. Dekat home tu, okey, ada banyak logo yang kita boleh buat. Ada banyak logo yang kita boleh buat. Contoh, saya berniaga produk kesihatan. Okey, saya berniaga produk kesihatan. Jadi saya nak buat logo berkenaan dengan healthy lah. Okey. Jadi saya boleh type mungkin healthy logo. Cuba. Ada health logo. Okey. Dan saya boleh klik je pada health logo ni. Okey. Dan dia akan keluarkan semua logo-logo template yang ada. Okey. Contoh saya berminat untuk ambil yang mana okey, yang ni lah. Natural Herbal Medicine. Okey. Anda boleh type logo-logo anda. Logo-logo anda tu anda boleh type. Ada banyak elemen. Okey, contoh kalau anda boleh tengok situ ada agency logo, 3D logo, architecture logo. Okey, mana lagi? Wedding logo, club logo. Okey, anda boleh cuba. Okey, yang mana sesuai dengan anda lah. Contoh music logo, mungkin anda jual barang music. Dekat Shopee tu mungkin anda jual gitar ke kan, saya tak pastilah. Okey, jadi anda boleh type dekat bahagian search ni. Okey, bahagian search ni. Okey, marketing, back to home balik sini. Okey, music logo. Okey, ni ada. Sekejap, sorry, saya tak tukar lagi. Okey, music logo. Lepas tu ada gambar titik ni. Okay, klik music logo. Mungkinlah saya berniaga produk gitar ke kan. Okey, dan saya nak cari yang sesuai lah dengan saya. Okey, saya rasa saya nak ambil mana. Yang ni lah, melodi ni. Cantik lah. Okey, bila kita dah berminat dengan satu logo tu, okey, kita boleh klik butang customize this template. Okey. Dan di sini anda boleh tukar nama syarikat anda lah. Okey, contoh sini saya nak tukar nama saya lah. Ridwan Music Studio. Music Studio tak best lah. Music Shop. Tu. Okey, Ridwan Music Shop. Okey, boleh Okey, siap logo. Sampai tak 5 minit saya buat logo? Tak sampai kan? Okey, saya nak anda cuba. Okey, anda cuba buat logo anda. Okey, buat logo anda. Saya dah siapkan logo saya. Kalau anda nak tukar tulisan pun tak ada masalah. Tekan dekat tulisan. Okey, dan pilihlah tulisan kegemaran anda. Okey, ni macam lebih cantik Finger paint. Water lily. Sensei. Oregano. Okey, anda pilihlah. Anda pilih logo yang anda rasa sesuai dengan anda. Okey. Dan yang menariknya ialah logo ni sebenarnya kita boleh tukar color dia. Contoh saya tak suka warna kuning ni. Tak sesuai. Sebab apa saya biasa guna warna biru. Okey, anda boleh tukar logo tu.
Yang ni pun sebab saya suka Shopee, saya nak warna oranye. Contoh, tak ada masalah. Anda boleh tukar mengikut kreativiti anda lah. Okay, boleh? Okay, bila dah ada logo, okay, bila anda dah puas hati dengan logo anda tu, dengan color logo anda, okay. Okay, saya nak anda buat apa? Okay, kita nak gunakan logo ni, okay, untuk kedai kita yang selanjutnya, yang seterusnya. Okay, saya nak bagi anda, okay, link. Okay, link untuk anda guna sekejap Mana link tu? Okay, yang ni. Okay, untuk anda cari frame yang anda nak. Okay, saya bagi dekat dalam chat. Okay, dekat dalam chat anda boleh klik. Klikkan anda boleh klikkan link tu dan anda akan dapat template. Just use template saja. Okay, use template. Okay, sekejap saya share. Okay, cuba. Okay, cuba klik. Okay, cuba klik. Okay, stop sharing. Share screen. Sekejap Okay, apabila anda klik, anda akan dapat macam ni. Okay, dalam tu saya dah sediakan logo yang biasa orang gunakan. Okay, dengan 100 lebih frame yang boleh anda gunakan. Okay, seronok kan? Ada 100 frame dalam tu. Okay. Dan dalam tu juga macam saya katakan tadilah. Okay, saya sediakan juga sekali dengan logo-logo yang anda boleh gunakan. Sekali dengan logo-logo yang anda boleh gunakan. Okay. Okay. Boleh klik dulu save link tu Save link tu sebab apa? Link tu hanya ada siapa-siapa yang hadir pada hari ni je. Orang lain tak boleh guna link tu. Okay. Alright. Kita sambung lagi. Okay. Jadi dalam tu ada logo-logo yang saya dah sediakan. Ni high quality punya logo Ni bukan cat ayam punya logo tengok high quality punya logo. Tak pecah-pecah tak ada pecah-pecah. Ni daripada AI yang saya dah convert kepada PNG. Tengok. Ni logo yang memang high quality. Jangan risau. Untuk anda gunalah. Okay, dan dalam ni pun ada frame hampir 100 frame yang anda rasa berminat, anda boleh gunalah frame tu. Okay. Okay, good. Okay, jadi kita dah belajar tentang logo. Okay, kita dah belajar tentang frame pula. Kita nak belajar tentang frame. Ni frame yang dah siap. Jadi kita nak belajar, nak buat frame yang belum lagi siap. Okay. Frame yang tak siap. Kita nak start daripada kosong. Macam mana nak buat frame ni? Contoh, macam mana kita nak buat frame macam ni? Macam mana kita nak buat frame macam ni? Okay, senang sahaja. Okay, kita pergi balik. Okay, dekat link kosong tadi kita tu. Okay, first ialah kita pergi dekat elemen. Okay, dekat elemen pastikan search ni kosong tak ada apa dan pergi dekat butang shape. Okay. Okay, di akhir nanti dia akan jadi macam ni. Di akhir nanti, okay. Mana saya punya ni? Okay, kita akan dapat frame macam ni. Okay. Di akhir. Ni di akhir di akhir. Okay, di akhir dia kita akan dapat macam ni. Okay, jadi kita nak buat lebih kurang macam ni lah. Okay, ni frame untuk Merdeka. Walaupun Merdeka dah lepas. Kita buat frame untuk 10-10 lah. Okay, frame untuk 10-10. Okay, jadi anda tekan butang shape ni. Okay, tekan butang shape dan anda drag fullkan. Okay, penuhkan. Okay, sampai ujung ke ujung. Ambil yang 4 segi sama ni. Shape 4 segi sama. Okay, shape 4 segi sama. Tak boleh save link tu Kalau klik tu, sepatutnya atas tu dia ada link masuk dia tu. Copy dan save lah.
yang canva.com/design DAFU, dia ada macam nombor-nombor yang ganjil tu. Yang tu boleh save. Copykan link tu, save dulu dalam note. Okay. Nur Razifah kena klik dulu link tu, and then dekat atas dekat browser tu kan dia ada dia punya link kan. Dia punya link tu, copy and paste, save dulu dalam note. Okay. Seterusnya, kita nak buat dia punya border. Okay, border dia. Sebab ni saya nak buat untuk Shopee 10.10. Saya nak warna oranye lah. Warna oranye tu lebih sesuai kan. Okay, tekan butang border style. Border style ni dan tekan butang tekan yang ni, line ni. Okay, saya nak anda tebalkan sikit line tu. Okay, dan untuk color dalam kita tak nak color terus, kita nak kosong, no color. Untuk color luar ni sebab kita nak buat untuk Shopee 99, kita buat warna oranye. Okay, buat warna oranye. Okay, tu yang pertama. Okay, saya nak ada 2 jalur macam ni. Dia ada merah, ada biru. Okay, saya nak warna kedua. Okay, macam mana nak buat link yang kedua ataupun macam mana nak buat frame yang kedua. Tekan butang duplicate ni. Bila kita klik atas ni, dia ada butang duplicate. Tekan butang duplicate. Dan kita dapat yang kedua, warna yang kedua ni. Okay, warna kedua ni saya nak warna apa warna biru. Okay, warna biru. Okay, dan saya nak turunkan ke bawah. Ingat tak tadi control yang tepi P tu. Okay, saya turunkan ke bawah. Cuma tak nampak lah biru dia kan, sebab dia punya saiz sama. Jadi saya nak besarkan sikit saiz dia supaya warna biru tu lebih menyelah. Okay, dapat Okay, jadi position ni kalau kita nak tahu kat mana dia punya lokasi, tekan atas border tadi, tekan yang butang position ni. Okay ni, tengok saya punya mouse tu ada position. Okay, position. Okay, dan tekan ke tab layer, arrange. Okay, ke tab layer. Okay, yang biru berada di bawah oranye. Kalau saya naikkan, biru berada di atas oranye, maksudnya kita tak nampak oranye sebab apa? Biru tu lebih tebal lah. Okay, jadi kita turunkan balik. Ataupun tekan butang control, okay, control and then tepi P tu, dia boleh pergi ke atas dan dia boleh pergi ke bawah. Yang ini anda kena mahal sikit. Layer, penggunaan layer yang betul. Supaya bila anda main senang anda nak kawal benda tu. Okay. Seterusnya, okay, anda nak buat contoh ini untuk 99, jadi S1010, saya pun cuba type dekat elemen. Mana tahu ada 1010, type 10.10, enter. Ada, tengok ada. Dekat grafik ni ada 1010 yang dah siap. Tengok 10.10 yang dah siap ada. Jadi kita boleh gunakan elemen tu. Kalau anda nak, contoh, kita ambil satu lah. Inilah macam Malaysia sikit. Okay, kita klik 10.10. Okay, 10.10. And then, kita nak ada tulisan sale. Baik, dekat atas lagi, sale dan enter. Okay, ada. Okay, sale ada. Sale mudah sikit. Okay, mungkin kita gunakan yang mana? Ni pun boleh kan nak guna flash sale. Okay, big sale special offer. Okay lah. Warna lebih kurang kebetulan. Okay. Special offer 10.10. Tu. Tengok frame kita. Makin lama dah makin cantik dah. Okay. Alright. Anda nak bagi tahu saya ni daripada Malaysia. Saya daripada Malaysia. Kita jual ni daripada Malaysia. Okay, type dekat Malaysia atas tu. Ni ada tepi. Kita penjual daripada Malaysia. Malaysia seller. Mungkin boleh letak logo macam tu. Yang ni kita boleh alihkan ke belah ni supaya lebih balance. Okay. Alright. Jadi dah siap dah kita punya frame.
Okay, dah siap kita punya frame. Apa langkah seterusnya ialah kita nak masukkan kita punya logo. Ingat tak logo kita tadi? Ingat tak logo yang saya buat tadi? Okay, jadi kita nak masukkan logo kita. Mana logo saya? Hilang dah ke? Ni logo saya. Music. Okay, jadi saya copy Ctrl C and then kita paste balik dalam ni. Ctrl V. Dah siap? Ni logo saya. Logo saya nak berada di ujung sini. Okay. Kalau saya nak ambil shape sikit, saya kata Cikgu Wan macam tak berapa nak lah. Okay, saya nak ada shape sikit. Okay. Tekan mana-mana shape yang saya rasa macam wow. Okay, saya nak ambil shape yang ini. Okay. Biru tak nampak sangat kot sebab ada oren dan biru. Okay, kita ambil warna kuning. Okay, kuning. Tapi masalahnya dia berada dekat atas. Jadi tak nampak. Okay, anda boleh tekan position. Dragkan ke bawah. Alright, macam tu. Lebih cantik kan? Lebih elok. Okay. Yang ni dah boleh jadi template anda untuk buat design. Okay, template anda untuk buat design. Okay. Simple Okay. Seterusnya, masukkan produk anda. Masukkan produk anda. Sebab apa? Saya jual produk apa ni? Produk gitar. Okay. Jadi, saya nak highlight sikit. Ni produk gitar. Okay. Positioning dekat bahagian bawah ni sikit. Okay. Okay, ni saya nak warna yang lebih terang. Okay. Dan saya nak jual produk gitar, drum lah. Jual drum lah. Okay, jadi saya pun tarik lah sini drum. Ini sebenarnya produk anda lah. Cuma, tak ada drum kesalahan saja. Kalau gitar. Okay, dekat elemen. GUI PAR. Gitar. Ni gitar. Okay. Gitar. Ni gitar dia. Alright. Okay. Pastikan dia berada dekat bahagian bawah supaya tak terkena dengan design tu. Okay. Boleh? Masukkan produk. Kalau tak ada, masukkan dekat upload ni. Dekat upload ni tadi, produk anda. Okay. Lepas tu masukkan, klik saja dalam ni. Okay. Bagi yang nak guna remove background, contohlah kalau produk dia tu mungkin, contoh, kita ambil gitar lah supaya senang sikit nampak je. Kita ambil dekat foto. Mana yang kita boleh crop. Okay, macam ni pun warna putih. Dah okey dah. Yang belakang dia mungkin tak warna putih. Okay, yang ni. Okay, jadi kita nak crop ataupun kita nak remove background untuk gitar ni. Okay, contohlah gambar anda macam ni. Okay, jadi macam tak berapa cantik sebab apa ada background Okay, sebab okey tak apa sudah jumpa layer. Okay, jumpa layer. Okay, bagus, good. Okay, ni kita nak remove dia punya background. Okay, kita nak remove dia punya background. Okay, tekan butang edit photo. Yang ni, tekan atas foto ni. Tekan edit photo. Okay, untuk yang pro punya, dia dah ada BG remover ni. Untuk yang pro sahaja, dia ada BG remover. Kita tekan BG remover ni. Okay, automatic AI akan remove background kita tu. Cantik lah. Okay. Jadi kita boleh masuk tag sini. Kapak. Okay, ni salah satulah contoh. Gitar kapak. Gitar kapak apa? Gitar kapak. Mungkin dia ada nama kot. ABC. Macam ni Saya pun tak mahir sangat gitar-gitar ni. Mungkin dia ada kod lah. Okay. Okay. Bagi yang tak
langgan Pro tapi nak buang, nak remove background ni, jangan risau. Kita boleh guna remove.bg. Okey, kita boleh guna remove.bg. Okey, jadi macam mana nak guna remove.bg? Okey, anda pergi dekat browser, type macam ni. www.remove .bg. Maknanya remove background. Okey, tu dia punya website dia. Okey, saya buka ke website tu sekejap. Stop sharing, share, save screen, and then window, Canva, window, entire screen. Okay, saya share entire screen. Okay, jadi senang sikit kalau saya nak buat. Okay, jadi anda type atas ni www.remove.bg, remove.bg. Okay, seterusnya anda upload image yang anda nak remove background tu. Okay, contoh mananya. Alamak, tak cantik, tak ada apa yang nak remove ni sekejap, kita cari dulu Geta tadi. Satu Geta lah. Okay, image. Yang ada background, Okay, ni lah kot. Kan? Ni. Ni lebih logik. Save image as desktop. Okay. Saya dah save gambar Geta tu tadi. Okay, dekat browser. Okay, dan saya upload gambar Geta tu. Okay, automatic AI akan remove lah background tu. Kalau ada yang tak cantik macam kat bawah ni sebenarnya, okay, kita boleh edit sendiri dekat sini. Okay, kita boleh edit sekejap. Erase and restore. Okay, kita boleh edit sendiri dan kita boleh buangkan benda tu. Tapi sebab gambar ni tak sharp ni, jadi tu sikit lah. Okay, lebih kurang lah. Download. Okay, anda boleh. Okay, untuk je Okay, untuk case ni, okay, saya tak save tadi Okay, untuk case ni, kalau anda nak pergi kat Canva terus, tekan butang ni, add design ni. Okay, daripada remove.bg tu anda upload. Okay, tekan butang add design ni. Okay, dan tekan create your free design. Okay, automatik dia akan transfer terus ke Canva tadi. Dia automatik akan transfer ke dalam Canva anda tadi. Ni, gambar tadi tu. Okay. Jadi anda boleh guna fungsi yang sama. Okay, cuma renyah sikit. Renyah sikit sebab apa? Terpaksa masuk ke remove.bg dulu. And then kena download, and then kena remove. Bagi saya tu macam bazir sikit lah masa. Sepatutnya boleh buat simple je. Okay, patutnya boleh gunakan satu klik je. Jadi kita buat 2-3 kali kerja lah. 2-3 kali kerja. Okay, ataupun anda boleh save dekat desktop macam biasa. Gunakan butang download. Jadi anda pergi kat desktop, lepas tu anda save. Lepas tu anda masuk balik ke dalam Canva. Dia renyah sikit. Renyah sikit. Okay, tu anda upload balik ke dalam Canva. Okay. Okay, lepas upload ke dalam Canva tu, baru anda boleh guna. Okay, dan kelemahan remove.bg ni satu je. Untuk yang version percuma, dia akan bagi saiz yang bukan HD lah. Bila kita nak save kepada HD, okay, dia minta untuk kita bayar. Untuk kita bayar untuk tukar ke HD tu. Okay,
Seterusnya, okey, anda dah boleh remove background, anda dah masuk ke dalam Shopee anda. Okey. Anda boleh tambah elemen-elemen lain sebenarnya. Okey, contoh, saya tak tahulah data ni mungkin dia ada special edition dia ke. Jadi anda boleh tambah. Contoh, apa kita ambil banner box ke, ambil box. Oh, bukan grafik box. Okay, and then kita boleh masukkan sini elemen-elemen dia. Okay, contoh kelebihan data ni. Okay, boleh duplicate. Okay, tukar color yang lebih gelap. Okay, data ni contoh rare 50 unit. Contoh je saya tak mahir sangat data ni. Okey, tambah lagi. Anda boleh duplicate lagi. Okey, apa kelebihan lain dia? Okey. Kelebihan dia ialah okey, kali putus. Okey. Jadi anda boleh letaklah kelebihan produk ataupun kelebihan produk pun anda boleh letak. Kalau anda nak letak logo-logo tertentu, contoh kalau anda bahagian kesihatan tadi, ada logo banyak yang saya bagi kan tadi. Contohlah saya jual produk tu ada melibatkan KKM ke. Okay, mungkin saya nak letak Kementerian Kesihatan ni. Okay, saya pun copy and then saya paste kat sini. Ini bukan untuk data lah ni just nak bagi tahu sampel. Okay, lulus KKM. Kalau ada CJ halal mungkin. Anda jual produk makanan. Okay, ada CJ halal. Pastikan ada CJ halal lah. Tak boleh letak saja-saja. Dia tak boleh letak saja-saja. Itu salah. Okay. Mana CJ halal saya tadi? Atas ni. Okay. Susun elok-elok. Okay. Good. Macam tu. Okay, boleh tak? Okay, kalau ada soalan, okay, boleh tanyalah. Okay, saya nak ambil sikit lagi masa anda ni. Saya nak ambil sikit lagi masa anda. Okay, saya berharap benda ni orang kata anda boleh buat lah nanti. Anda boleh buat nanti. Okay, jadi kalau ikutnya, okay, ni salah satu sampel yang saya buat. Okay, ni daripada hasil dia lah. Ni yang kita buat tadi, logo. Yang kita belajar tadi, logo. And then saya transfer logo tu ni untuk susunan dia. Untuk susunan dia. Okay, selepas saya dah susun elok-elok supaya tak berterabur, last dia jadi macam ni. Okay, dan last apa yang kita kena buat selepas kita susun ialah kita kena share lah. Kita kena share, okay, simpankan ke dalam, okay, download. Share and download. Okay, download ke dalam PNG. Download ke dalam PNG and then anda boleh tekan butang download. Okay, dan tunggu sekejap lah. Dia akan export. Okay, dan siap. Okay, dia akan minta save lah, kita save. Okay, sorry. Yang ni, okay, sorry sebab ni dia akan download semua. Okay, ada beberapa ni dia akan download semua. Dia akan download semua. Okay. Jadi, kita kena buat share balik. Okay. Okay, dia akan download dalam bentuk zip. Sebab apa? Semua. Okay, jadi kita nak satu je, yang atas ni je. Okay, jadi tekan butang share. Tekan butang download. Okay, yang ni, page ni, pastikan anda ambil yang paling atas lah ni. Okay, sebab apa saya nak download yang ni sahaja. Okay, lepas tu tukarkan kepada PNG. Okay, and then tekan butang download. Okay, jadi dia akan download satu sahaja. Okay. Okay. Bila dah kita download tu, okay, anda boleh download balik, anda boleh upload balik pada. Okay, sekejap saya buka yang tadi. Okay, dah dapat dah. Okay, kat desktop. Mana? Okay ni, yang tadi tu, yang saya dah apa tu? Dah download tu.
Ni hasil dia lah. Okay, lebih cantik kan? Okay, tapi sebenarnya kalau tengok, okay, saya fully guna Canva ni. Kalau kita tengok daripada position, cuma ni ambil masa sikit lah kan. Tapi kalau anda ada masa yang banyak, jadi benda ni sebenarnya seronok. Okay, dalam layer saya ni, ada macam-macam. Ada macam-macam. Contoh ni. Ni ialah table punya alas. Kita boleh susun mengikut kreativiti kita dan pastikan kita susun tu logik. Contoh macam buah ni, okay, atas meja. Logik lah. Buah atas meja, okay. Jangan terapung, kan. Free gift. Semua ni memang okay, but one by one yang kita susun. Ya. Semua ni disusun je. Okay, daripada sini macam mana saya remove background yang ni. Okay, ni gambar asal ya. Okay, tekan edit photo, tekan background remover. Dan dia automatic remove dia punya background. Okay, copy paste and then masuk dalam ni. Okay, dan hasil final dia okay, jadi macam ni. Okay, kan? Daripada ni satu persatu je ni. Ni semua boleh dialih, boleh dicabut. Ni logo-logo yang saya beri tadi tu. Ingat tak? Okay, ni. Logo-logo. Ni boleh ada kat dalam. Okay, dalam ni dah. Ingat? Tengok sini. Ni semua boleh dicabut. Okay, ni semua boleh dicabut. Frame-frame ni, frame tadi ni. Okay. Ni pun saya dah bagi. Ada dalam mana? Okay, ni. Dalam ni semua. Contoh saya nak kata tak suka frame tu nak pakai frame lain lah. Boleh. Copy. Okay. Ctrl C. Okay, pergi dekat. Okay, pergi balik dekat dalam saya punya design ni. Okay, Ctrl V. Ni. Frame tadi tu kan. Tapi mungkin tak sesuai lah warna-warna ni mungkin untuk produk-produk tertentu. Okay, jadi kita boleh turunkan frame tu kat tempat frame yang sepatutnya. Okay. Siap. Kan? Ni semua boleh disusun. Dan ni semua elemen. Elemen ni kita boleh cari dalam elemen. Contoh macam paper. Okay. Kita dapat contoh. Okay ni. Paper shredder macam ni. Okay. Paper shredder macam ni. Okay. Contoh tadi. Balik, back balik. Okay. Saya nak gantikan yang hijau belakang ni dengan paper shredder ni. Boleh, tak ada masalah. Okay, mengikut kreativiti anda. And then anda boleh turunkan positioning. Okay, saya nak buang yang hijau tadi tu. Okay, mana hijau tu? Hijau tu bawah ni. Okay, bawah ni. Okay, saya nak buang yang ni. Letak ni paper shredder tu kan. Okay, naik atas sikit. Okay, sebab apa tulisan warna putih tak nampak, kita tukar warna hijau. Okay. Senang je. Okay, anda just try dulu, try and error sebab apa bendanya tak rosak. Kalau lah silap contoh anda teralih macam tu, teralih macam ni. Okay, jangan risau. Tekan Ctrl Z, Ctrl Z dan dia akan back balik satu persatu. Nampak? Dia akan back balik. Dan yang menariknya Canva ni dia auto save. Anda tiba-tiba crash. Lupalah nak save cikgu, jangan risau. Benda ni auto save sebab apa? Dia fully cloud. Kena ada internet. Wajib ada internet. Macam tu. Okay. Jadi, kita dah belajar dah. Okay, benda yang kita nak belajar. Okay. Logo kita dah buat dah. Okay, mana tadi hilang. Okay, frame pun kita dah buat dah. Okay, remove background pun kita dah buat dah. Susun atur pun kita dah buat dah. Okay. Jadi, untuk hari ni, cuba dulu praktik. Apa yang saya ajar ni. Okay. Dan anda boleh duplicate. Contohlah okay ni. Okay, contoh. Untuk produk pertama. Cikgu, saya ada beberapa produk cikgu. Macam mana saya nak buat? Okay. Just tekan atas ni. Duplicate page. Tekan duplicate page. Dia akan kopikan. Okay, dia akan kopikan page yang sama. Okay, ni produk yang pertama dia kan? Okay. Jadi kita cari produk yang kedua. Okay, produk yang kedua. Mungkin yang lain lah. Okay, yang lain. Anda boleh tukar. Jangan risau. Okay, tukar. Tak nak dah produk ni, tak nak dah. Okay, delete. Okay, masuk produk lain. Okay. Produk. Produk. Okay, produk lain. Contoh ni produk lain. Okay, saya pun letak produk lain pula. Okay.
Saya save lagi. Okey, yang ni yang nombor 2. Okey. Mana tadi? Okey, letak bawah ni. Okey, bawah ni. Okey, siap untuk produk kedua. Okey, duplicate lagi. Okey, duplicate lagi, buat untuk produk ketiga. Macam tu. Jadi kalau anda ada 100 produk, anda boleh gunakan frame yang sama, design yang sama, okey, yang memudahkan orang tengok kedai anda. Next time, orang dah faham, orang dah pernah beli kedai anda, ni kedai aku beli dulu. Dia tahu melalui mana? Melalui frame, melalui logo kita. Mungkin melalui design kita yang unik. Mungkin setiap orang dia ada skill design masing-masing. Okay. Skill design masing-masing yang menyebabkan kita tengok, ni kedai yang sama yang pernah aku beli dulu. Sebab apa? Background dia warna kuning contoh. Ataupun background dia macam ni. Yang saya guna ni, background dia gini lah aku beli dulu. Okay. Jadi orang nak beli, kalau servis kedai kita elok tu memang orang senang jumpa dan senang belilah produk kita. Okay. Jadi melalui design ni lah, design yang bagus ni, okay, kita boleh buat, okay, pembeli orang kata rasa ingin membeli dengan kedai kita. Okay. Coach, macam mana nak tekan pilihan frame banyak-banyak macam coach tadi? Pilihan frame banyak-banyak, maksudnya macam mana Mas Nur? Nak highlight ke? Kalau kita nak highlight, okay, contoh kita nak lock beberapa lah. Okay, contoh saya nak lock untuk apa ni kita panggil logo-logo ni. Okay, contoh mesti tekan butang control, klik atas produk ataupun logo yang kita nak lock tu. Dalam kes saya ni logo lah. Okay, logo, and then ada lagi ke? Ada satu lagi logo yang saya tak lock, iaitu natural. Okay, kalau anda boleh tengok situ dia macam highlight semua ni. Anda tekan butang group. Okay, tekan butang group. Okay, dan bila kita drag, dia akan drag sekaligus. Kalau kita nak besar pun dia akan besar sekaligus. Sebab apa? Kita dah groupkan dia. Kalau nak ungroup balik, tekan butang ungroup ni. Jadi kita boleh, dia akan terasing balik lah. Okay. Bukan tadi bahagian bawah tu banyak choice frame keluar. Okay, banyak choice frame keluar ni. Ya kan? Okay, and then kita nak ambil salah satu frame ke macam mana maksud Mas Nur? Okay, kita boleh pilih lah frame yang kita nak. Contoh, saya nak ambil frame mana yang ni lah, yang ni Okay, tekan Ctrl C untuk copy kan. Okay, Ctrl C, and then tekan balik Ctrl V. Okay, contohnya yang ni lah. Okay, yang ni saya duplicate dulu. Okay, Ctrl V. Kan. Okay, dan kita besarkan lah size dia ni. Okay, and then saya drag ke bahagian yang sesuai lah frame dia tu. Bawah sikit ke atas kot. Atas ni. Macam ni. Kan. Betul tak? Macam mana nak dapatkan frame yang banyak-banyak tu? Ada link ni atas ni. Sekejap, saya bagi sekali lagi. Tak dapat dia. Sekejap ya. Okey ni. Tekan link tu. Tekan link tu. Nanti dia akan bawa. Dia akan bawa ke sekejap. Macam ni share screen dulu. Entire screen. Okay, dia akan bawa ke macam ni. Okay, lepas tu tekan use template je. Dia belakang daripada logo ni ada frame. Saya bagi logo dulu, and then dia ada frame. Tekan use template, dia akan keluarkan semua frame-frame tu. Yang atas tu ada logo. Yang anda boleh copy paste je, Ctrl C dengan Ctrl V. Okay, boleh? Okay, ada soalan lagi ke? Ada soalan lagi ke?
Tak ada. Okey, saya nak tahu. Okey, daripada 1 jam 20 minit sesi praktikal kita ni dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu tak? Okey. Kalaulah dapat sesuatu, boleh support saya lah. Boleh support saya dengan type dekat dalam chatbot dapat. Dapat. Dapat lah tu. Dapat. Okey. Dapat Okey. Tu yang seronok. Bila dapat tu bermaksud okey, nanti anda boleh testing lah Anda boleh testing sendiri. Okey, macam mana orang kata kita boleh gunakan Canva ni untuk bantu kita punya design dekat Shopee. Sebenarnya banyak sangat. Dekat Canva ni sangat banyak. Yang saya ajar ni saya ingat saya letaklah 2% baru. Ada 98% lagi yang anda perlu explore. Ada 98% lagi yang anda perlu explore sendiri. Dan diharap dengan 2% yang saya bagi ni lah dapat bantulah dapat bantu anda untuk buat design yang lebih baik. Sebelum ni mungkin tak cantik. Lepas ni mungkin design anda akan lebih cantik. Lebih cantik dan nampak profesional lah. Nampak profesional. Rasanya untuk hari ni tu sajalah perkongsian saya. Perkongsian saya. Minta maaf saya ambil lebih masa sikit tu. Sebab bila kita buat sesi praktikal ni mesti ada tunjuk one by one kan. Jadi tu kata anda boleh testing nanti. Anda boleh testing, boleh explore. Jangan risau dekat Canva ni. Anda jangan risau. Anda boleh explore ni satu-satu ni. Ni semua ni presentation, dokumen semua ni anda video lah ada, website pun ada. Boleh buat website. Boleh buat website guna Canva. Tapi tu mungkin anda kena cari kelas yang lain lah. Saya hanya untuk hari ni kita belajar 2% ni macam mana kita nak buat frame, macam mana kita nak remove background, macam mana kita nak copy paste logo-logo yang dah ada, macam mana kita nak positionkan melalui layer ni, yang ni duduk atas, yang ni duduk bawah. Ni ikut logik je layer ni. Contoh last imunisasi tadi tu. Ni imunisasi. Imunisasi ni dia punya layer belakang dia. Kalau layer ni naik atas, bermaksud selogiknya kita tak dapat baca imunisasi tu. Sebab apa? Sebab layer tu berada di atas imunisasi ni. Kalaulah saya keluar, drag ke bawah dia dan saja release, dia akan duduk ke atas. Logik lah kan? Jadi ni pun kena ikut logik jugalah. Canva ni dia ada atas dan bawah, macam tu je, simple je. Nak pergi dekat layer tu nak klik dekat mana? Tekan satu mana-mana somcit, tekan satu mana-mana. Contohnya saya tekan hadiah ni, tekan position. Ni position. Lepas tu tepi position ni ada arrange ni, tekan dekat bahagian layer. Position, lepas tu daripada arrange ni tukar kepada layer. Lepas tu anda cari mana anda punya produk. Yes, betul. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Terima kasih Yang Ibrahim. Tak apa, dah masalah. Saya pun seronok berkongsi benda-benda baru lah bagi yang belum mencuba Canva. Ni akan jadi benda baru lah untuk anda. Dan bayangkan berapa banyak elemen yang anda boleh guna. Rasanya saya serahkan lah. Saya serahkan kepada kita punya moderator lah Saya pun tak nak membazir masa yang banyak sangat dekat sini. Minta maaf, saya ambil lebih sikit masa. Jadi saya serahkan lah dekat Atika kembali. Macam tu. Terima kasih Cikgu Ridwan. Macam biasalah, extra tu tak apa sebab saya dah set aside masa untuk Cikgu Ridwan. And saya tahu tuan-tuan dan puan-puan ramai yang memang suka perkongsian Cikgu Ridwan hari ini. Siapa rasa perkongsian hari ini untuk Canva kelas ni sangat-sangatlah membantu? Boleh tak type terima kasih Cikgu Ridwan. Panjang sikit lah dekat bahagian chat. Ataupun bagi emoji reaction ke. Alright? Tengok ramai lah type. Tengok ramai tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sangat-sangat kerana sudi menyertai sesi webinar hari ini.
Okay, sebelum saya teruskan dengan perkongsian berkenaan dengan komuniti Shopee Uni dan sebagainya, okay, saya sebenarnya nak kongsikan dengan anda sesuatu. Okay, ada pengumuman penting daripada pihak Shopee. Okay, di mana tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya pihak Shopee, okay, untuk webinar kita akan mula bersiaran di Zoom pada hari Isnin, bermula hari Isnin minggu hadapan. Okay, saya akan share screen untuk rujukan anda semua tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda perlu buat? Yang pertama sekali, pastikan minggu ni ataupun lepas ni terus, pastikan anda ada akaun Zoom. Okay, anda daftar dengan akaun Zoom. Okay, selepas itu tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh daftar macam biasa. Okay, mereka akan minta email yang anda daftarkan untuk akaun Zoom tersebut. Okay, dan kalau anda semua jenis yang memang log masuk menggunakan aplikasi dekat handphone selalu, pastikan anda juga download aplikasi Zoom untuk sesi webinar bermula 18 hari bulan nanti. Alright. Ya, boleh. Yang Ibrahim boleh, tak ada masalah untuk recording hari ini. Okay, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, macam biasa saya juga nak kongsikan sedikit sebanyak pesanan khidmat masyarakat daripada kami kepada anda semua. Siapa yang nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan Shopee, boleh sahaja sertai komuniti Shopee Uni kami. Yang apa yang anda kena buat, anda boleh scan QR code hari ini, ataupun anda boleh klik link yang saya kongsikan di bahagian chat. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi hari ini anda juga boleh dapatkan recording nanti bila anda isi borak maklum balas, dan anda juga boleh rujuk artikel-artikel dalam bahasa Malaysia, dalam English, in Hawaii pun ada, tak ada masalah. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, anda juga boleh tengok video rakaman untuk sesetengah topik yang kami ada. Ini scan QR code untuk anda semua. Dan anda boleh klik link yang saya kongsikan di bahagian chat. Saya akan letakkan link. Alright. Yang Ibrahim kena download Zoom pula. Tapi tak apa. Sebab tu kita bagi tahu awal-awal, semua tak kalut, tak terkejut. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jumpa anda di sesi yang akan datang. Jadi untuk sesi hari ini, anda boleh klik saja borak maklum balas. Ada sesi topik hari ini iaitu Canva Design DM. Ataupun sebenarnya dia punya tajuk kelas dia, reka bentuk grafik Shopee menggunakan Canva. Biar saya ambil jap. Kiranya lagi senang lah untuk anda buat rujukan dalam borak maklum balas nanti. Boleh pilih Shopee Expert Ridwan. Jangan lupa bagi 5 bintang, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda ada soalan lanjut ataupun maklum balas untuk sesi-sesi yang akan datang, anda juga boleh letakkan di bahagian borak maklum balas tersebut. Jadi itu saja daripada saya, Cikgu Ridwan. Terima kasih sangat-sangat di atas perkongsian cikgu tadi. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak Shopee Uni, saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana memilih Shopee sebagai platform e-dagang pilihan anda. Dan selamat maju jaya, all the very best untuk kempen-kempen yang akan datang. Jumpa lagi semua, bye.